Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Harakian Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Video pada kali ini Cikgu nak kongsikan berkaitan dengan bab yang ke-6, persamaan linear di bawah silibus matematik tingkatan 1 KSSM. Okey, baik. Video pada kali ini Cikgu nak sentuh subtopik yang pertama lah, di mana dalam bab ini ada 3 subtopik utama. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, para pelajar boleh rujuk muka surat buku teks matematik tingkatan 1 KSSM muka surat 122. Okey. Sehingga muka surat 144 untuk keseluruhan bab lah, untuk keseluruhan bab. Okey. Baik, dalam bab ini ada 3 subtopik utama. Okay, 6.1 persamaan linear dalam 1 pemboleh ubah. Yang kedua, persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah. Dan yang ketiga, persamaan linear serentak dalam 2 pemboleh ubah. Jadi untuk video yang pertama ni, cikgu nak sentuh berkaitan dengan subtopik yang pertama, iaitu persamaan linear dalam 1 pemboleh ubah. Jadi untuk subtopik pertama, para pelajar boleh rujuk buku teks matematik tingkatan 1 KSSM ni, muka surat 122 sehingga muka surat 131 untuk subtopik yang pertama. Okey. Baik, kenapa belajar bab ini? Pelbagai masalah yang melibatkan situasi kehidupan harian dapat diselesaikan dengan menterjemahkan maklumat kepada ayat matematik dalam bentuk persamaan linear. Bincang dengan guru anda tentang situasi atau bidang lain yang melibatkan penyelesaian persamaan linear. Jadi untuk membincangkan ni, para pelajar boleh letakkan atau komen di bawah video YouTube cikgu ni. Okey, baik. Pembelajaran abad ke-21 merupakan satu daripada pelaksanaan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025. Di dalam bilik darjah abad ke-21, murid disusun secara berkumpulan supaya memudahkan sesi perbincangan dan menjalankan pelbagai aktiviti. Misalnya, sebuah kelas yang terdiri daripada 30 orang murid hendak disusun secara berkumpulan demi mencapai matlamat ini. Okay, sambungan dia muka surat 123 tu bawah ni. Diberi bilangan murid lelaki di dalam kelas itu ialah 6 orang lebih daripada bilangan murid perempuan. Bagaimanakah anda menentukan bilangan kumpulan yang dapat dibentuk supaya setiap kumpulan mempunyai 2 orang murid perempuan? Jadi untuk menyelesaikan masalah ini pentingnya kita belajar dan mahir berkaitan dengan persamaan linear. Okey, baik. Nanti kita dah belajar yang ni, kita boleh selesaikan permasalahan tersebut. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa lagi, kita terus pergi kepada muka surat 124 untuk subtopik 6.1, persamaan linear dalam 1 pemboleh ubah. Apakah persamaan linear dalam 1 pemboleh ubah? Okey, baik. Untuk subtopik pertama, kita ada 4 standard pembelajaran. Okey, kita pergi kepada standard pembelajaran yang pertama. Mengenal pasti persamaan linear dalam 1 pemboleh ubah dan menghuraikan ciri-ciri persamaan tersebut. Okey, sebagai contoh dekat sini. Perhatikan nilai wang dalam rajah A adalah sama dengan nilai wang dalam rajah B. Okey, A itu wang kertas RM100, B itu wang kertas RM50, 2 keping. Nilai wang dalam rajah A sama dengan nilai wang dalam rajah B. Simbol sama dengan ni digunakan untuk menunjukkan hubungan antara 2 kuantiti yang mempunyai nilai yang sama. Ayat matematik yang melibatkan kesamaan dikenali sebagai persamaan. Misalnya X tambah 2 sama dengan 5 dan Y tolak 7 sama dengan 11. Persamaan itu kita panggil. Ini dipanggil persamaan linear. Okey, baik. Kita masuk kepada aktiviti penerokaan 1. Tujuan dia mengenal ungkapan dan persamaan algebra. Okey, nombor 1, langkah dia perhatikan ayat matematik yang ditulis pada kad dalam rajah di bawah. Okey, ini ada 10 kad semuanya.
Yang kedua, kelaskan ayat matematik itu kepada ungkapan dan persamaan. Jadi ungkapan dia tak ada sama dengan, persamaan dia ada sama dengan. Itu saja beza dah. Yang ada sama dengan tu, yang itulah persamaan. Okey. Salin dan lengkapkan peta bulatan di bawah. Jadi kita masukkan yang mana ungkapan, yang mana persamaan. Kita kata letakkan dalam kumpulan ataupun kategorinya. Yang ketiga, bandingkan jawapan anda dengan rakan anda. Jadi masuk kepada muka surat 125. Perhatikan persamaan berikut yang diperoleh daripada hasil aktiviti penerokaan 1. Jadi yang ada sama dengan ni, yang inilah persamaan. Kita ambil semua yang ada persamaan tu. Okey. Baik. Jadi ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, katakan dia ambil 6 ni persamaan kat situ. Okey. Persamaan ini dikenali sebagai persamaan linear kerana kuasa pemboleh ubah ialah 1. Okey, yang ni dia ada X tambah 5 sama dengan 8. Okey, X tu kuasa 1. Yang ni Y per 2 tolak 10 sama dengan 1, Y kuasa 1. 6P tambah 4Q sama dengan 9. Dia ada 2 pemboleh ubah, tapi setiap pemboleh ubah tu kuasa dia 1. X tolak 2Y per 3 sama dengan 7. Dia ada 2 pemboleh ubah, kuasa dia dua-duanya X sama dengan 1, kuasa 1, Y kuasa 1. 3N tambah 1 sama dengan 6M. Kuasa 1. 3H tolak 1 sama dengan 5K. 2 pun boleh ubah. Tapi kuasanya 1. Persamaan ini dikenali sebagai persamaan linear. Tadi dia kata kerana kuasa boleh ubah ialah 1. Antara persamaan linear itu didapati bahawa persamaan berikut mempunyai hanya 1 pemboleh ubah. Dan kuasa pemboleh ubah itu ialah 1. Di antara 6 persamaan yang dipilih tadi, ada 3 yang kata yang ada 1 pemboleh ubah saja dan kuasa dia 1, iaitu X tambah 5 sama dengan 8. Y per 2 tolak 10 sama dengan 1. 3N tambah 1 sama dengan 6N. Persamaan ini dikenali sebagai persamaan linear dalam 1 pemboleh ubah. Okey, kuasa bagi X ialah 1. Okey, pemboleh 1 je pemboleh ubah iaitu X. Okey, katakan kat sini kita ambil X tambah 5 sama dengan 8 sebagai contoh. Okay, kuasa bagi X tu 1, pemboleh ubah dia 1 saja X. Dia ada tanda kesamaan kat situ. Sama dengan tu kesamaan. Baik, jadi kita ingat 2 perkara ni. Ciri-ciri persamaan linear dalam 1 boleh ubah. Yang pertama, hanya mempunyai 1 pemboleh ubah sahaja. Yang kedua, kuasa pemboleh ubah tersebut 1. Okay, kuasa dia 1. Kita pergi pada contoh 1. Terangkan sama ada persamaan yang berikut ialah persamaan linear dalam 1 pemboleh ubah atau bukan. 3S tambah 2 sama dengan 5. Jawapan dia ya. Kerana persamaan ini mempunyai 1 pemboleh ubah X dan kuasa bagi X ialah 1. B, P tolak 4Q sama dengan 6. Bukan, kerana persamaan ini mempunyai 2 pemboleh ubah P dan Q. C, 2 darab K tolak 7 sama dengan K per 3. Ya, kerana persamaan ini mempunyai 1 pemboleh ubah K dan kuasa bagi K ialah 1. D, Y kuasa 2 tambah 3Y sama dengan 1. Bukan, kerana kuasa tertinggi bagi pemboleh ubah Y ialah 2. Okay, kita kena faham yang tu. Okay? Baik, jadi para pelajar boleh buat latih diri 6.1A ni. Jawapan boleh rujuk di bahagian belakang buku teks. Okay? Cikgu tak sentuh sangatlah yang ni. Okay, sebab cikgu lebih kata fokuskan kepada pentaksiran bilik darjah dan praktis ke arah PT3 pada video yang berasingan. Okay, kita masuk kepada standard pembelajaran yang kedua untuk subtopik 6.1 ni. Membentuk persamaan linear dalam 1 pemboleh ubah berdasarkan suatu penyataan atau situasi dan sebaliknya. Okey, baik. Kita tengok contoh 2. Bentukkan persamaan linear dalam 1 boleh ubah bagi setiap yang berikut. A, 1 nombor ditolak dengan 8, bakinya ialah 2. B, Pek Chin membeli 5 batang pen dengan harga Y sen sebatang dan sebuah buku tulisan berharga RM3. Jumlah wang yang dibayarnya ialah RM7. Okey, untuk yang A tadi, 1 nombor ditolak dengan 8, bakinya ialah 2. Katakan nombor itu kita wakilkan sebagai X. Jadi X tolak 8 sama dengan 2. Okey. B itu pula harga 5 batang pen. 5 darab
Y. Y itu sen, harga sebatang pen. Jadi 5Y. Jadi persamaan dia, okey. Dan sebuah buku tulis berharga RM3. Jadi kita nak samakan unit dia. Okey, kalau Y itu kita guna sen, jadi harga buku tadi RM3, kita kena tukar kepada sen RM3, 300 sen. Dan orang kata jumlah wang yang dibayar tu RM7, jadi tukar pada sen 700 sen. Jadi persamaan linear dia tu 5Y tambah 300 sama dengan 700. Okey. Tips dia kat sini kita tengok setiap sebutan dalam persamaan linear mesti mempunyai unit yang sama. Sebab tu kita tukar pada unit yang sama. Unit tidak perlu ditulis apabila membentuk persamaan linear. Jadi kita bentuk persamaan linear, unit tu tak perlu ditulis. Tapi kita kena samakan unit dulu. Lepas tu baru tulis persamaan linear, kita buang unit dia. Okey, baik. Faham Contoh 3. Tulis penyataan atas situasi bagi setiap persamaan yang berikut. Okey, A. 2X tambah 5 sama dengan 19 dengan keadaan X ialah suatu nombor. Okey, jadi penyelesaian dia kita tulis dalam kata ayat penyataan 2 kali suatu nombor ditambah dengan 5, okey, hasilnya ialah 19. Itu dalam bentuk penyataan ataupun situasi. Okey, B tu Y tolak 2 sama dengan 8 dengan keadaan Y ialah umur Rajesh sekarang. Okey, jadi ayat dia Rajesh berumur 8 tahun pada 2 tahun yang lepas. Okey. Baik, boleh jelas kat situ. Okey, baik, pada pelajar boleh buat latih diri 6.1B, okey, dan rujuk jawapan di bahagian belakang buku teks. Okey, kita terus kepada muka surat 127, standard pembelajaran yang ketiga. Menyelesaikan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, baik. Sebagai contoh kat sini, 2 buah bongkah yang masing-masing berjisim 6 kg dan X kg diletakkan pada penimbang seperti yang ditunjukkan dalam rajah di sebelah. Bacaan yang ditunjukkan oleh penimbang adalah sama dengan jumlah jisim kedua-dua bongkah itu. Maka persamaan linear yang dibentuk ialah, okay, sekarang ni tengok X tambah X kg tambah 6 kg dapat 10 kg. Jadi persamaan dia kat situ X tambah 6 sama dengan 10. Jika kita menggantikan bongkah X kg dengan satu bongkah berjisim 4 kg, bacaan pada penimbang adalah sama dengan 10 kg. Hal ini menunjukkan 4 ialah suatu nilai berangka yang memuaskan persamaan X tambah 6 sama dengan 10. Nilai berangka ini dikenali sebagai penyelesaian bagi persamaan X tambah 6 sama dengan 10. Okey, faham Maksudnya kita cari nilai X tu berapa. Jadi untuk penyelesaian persamaan linear, okey, kita panggil nilai berangka yang memuaskan persamaan itu. Maksudnya apa nilai X yang orang kata memuaskan persamaan tersebut. Okay, biasanya dia soalan dia katanya cari nilai X, Okey, baik. Persamaan linear dalam satu boleh diselesaikan dengan menggunakan 3 kaedah berikut. Ada 3 kaedah. Yang pertama, kaedah cuba jaya. B, aplikasi konsep kesamaan. C, kaedah pematah balikan. Kita akan sentuh satu persatu. Okey, sebagai contoh 4 Okey. Selesaikan persamaan linear 2X tambah 1 sama dengan 7 dengan menggunakan kaedah cuba jaya, aplikasi konsep kesamaan, kaedah pematah balikan. Okey, kita gunakan 3 kaedah untuk soalan yang sama. Okey, pertama kita guna kaedah cuba jaya. Okey, 2X tambah 1 sama 7. Okey, untuk cuba jaya, kita cuba letakkan nilai X tu berapa kat situ. Kita mula dengan nilai X tu 1, kita gantikan dalam persamaan, dapat tak yang orang kata seperti sebelah kanan tu 7. Jadi katakan sebelah kiri ni kita gantikan X tu dengan nilai 1. Jadi 2 dan 1 tambah 1 dapat 3. Jadi 3 tu tak sama dengan 7. Jadi nilai 3 lebih kecil daripada 7. Jadi refleksi dia, kita tak dapat nilai yang sama. Jadi kena gantikan nilai X dengan nilai yang lebih besar daripada 1. Jadi kita cuba lagi dengan nilai X 2. Kita gantikan dalam persamaan. 2 dan 2, 4. 4 tambah 1, 5. Jadi 5 tak sama dengan 7 yang sebelah kanan ni. Nilai 5 berhampiran dengan 7. Maksudnya, gantikan nilai X tadi tu dengan nilai yang lebih besar daripada 2. 2 bukan nilai X lah.
Jadi cuba lagi nilai 3. X tu 3. Gantikan dalam persamaan. 2/3, 6. 6 tambah 1, 7. Jadi sama dengan sebelah kiri. Jadi X tu sama dengan 3 ialah penyelesaian kepada persamaan linear tersebut. Maka X sama dengan 3. Okey, sambung muka surat 128 di mana kita menggunakan aplikasi konsep kesamaan. Okey, kita kata analogikan kata sebagai penimbang kiri dan kanan. Okey. Ada bongkah X, dua bongkah dan satu dah kata yang bulat tu bola lah, kita panggil bola lah contoh. Okey. Baik, 2X tambah 1 maksudnya 2 bongkah X tambah 1 bola sama dengan 7 bola. Okey, baik, kita nak kira yang X ni berapa berat kata kita panggil berat dia lah. Okey, berapa berat satu bongkah tu, berapa nilai dia. Mula-mula kiri dan kanan kita buang satu bola. Kiri kanan buang satu bola. Okay? Jadi 2X tambah 1 ni tolak 1, 7 tolak 1. Jadi kiri tinggal 2X, kanan jadi 7 tolak 1 jadi 6. Jadi tinggal 6 bola belah kanan. Okay? Bongkah X tu dua bongkah sebelah kiri. Jadi kita nak dapat satu bongkah X, kita bahagi 2. Kiri dan kanan bahagi dengan 2. Jadi 2X bagi 2 dapat satu bongkah. 6 bagi 2 dapat 3 bola tu. Jadi satu bongkah X sama dengan 3 bola. Jadi X sama dengan 3. Boleh faham yang tu? Okey, C, konsep ataupun kaedah pematah balikan. 2X tambah 1 sama dengan 7. Okey, katakan nilai awal ni nilai awal kalau kita baca daripada sebelah kanan ialah X dan nilai akhir dia 7. Daripada nilai X tadi tu, boleh ubah dia X. Jadi daripada X nak jadi 7 macam mana? Senaraikan operasi matematik yang bermula daripada nilai X untuk menjadi 7. Okey, mula-mula daripada X nak jadi 2X, kita darab dengan 2. Okey, X darab 2 jadi 2X. Lepas tu tambah dengan 7. Lepas tu tambah 1. Okey, lepas tu sama dengan 7 daripada kiri ke kanan. Okay, dengan menggunakan kaedah pematah balikan, kita perlu mempertimbangkan operasi yang berbalik supaya 7 dapat menjadi nilai X. Jadi, daripada kiri ke kanan tadi, kalau kita nak buat pematah balikan, daripada 7 ke X, kita kita terbalikkan operasi dia. Okey, sama dengan 7, pergi ke sebelah kiri, kalau atas ni tambah 1, bawah ni akan jadi tolak 1. 7 tolak 1 dapat berapa? 6. Okay, lepas tu pula kalau kat atas ni darab 2, bawah ni akan jadi bahagi 2. Jadi 7 tolak 1, 6. Lepas tu 6 bahagi dengan 2 dapat 3. Jadi bila dapat 3, nilai X tu sama dengan 3. Okay? Nah, itu dia konsep dia. Dia akan dapat nilai yang sama. Okay, sambung muka surat 129. Okay, contoh 5 tu. Selesaikan persamaan yang berikut. Okey, A, 2X tambah 13 per 5 sama dengan 7. Okey, dan B itu 5 darab X tolak 4 sama dengan X tambah 16. Okey, tengok yang A dulu. 2X tambah 13 per 5 sama dengan 7. Okey, sekarang ni kita nak hilangkan pecahan tu per 5 tu kan. Jadi kiri dan kanan kita darabkan kedua-dua belah tu dengan 5. Bila darab dengan 5, pecahan yang bawah ni hilang. Jadi tinggal 2X tambah 13 sebelah kiri. Belah kanan akan jadi 7 darab 5 tadi 35. Selepas tu pula kita nak buang tambah 13 ni. Okey, jadi kita nak kata buang tambah 13, kita kena tolak dengan 13 pada kiri dan kanan dia. Okey. Jadi yang kiri tinggal 2X saja, yang kanan jadi 35 tolak 13 dapat 22. Okey, sekarang kita nak dapatkan nilai X. 2X nak jadi X, 2X kena bahagi dengan 2. Jadi sebelah kanan pun kena bahagi dengan 2 juga. Jadi 2X bagi 2 dapat X, 22 bagi 2 dapat X tu 11. Okay, selesai soalan A. Soalan B, okay, 5 darab X tolak 4 sama dengan X tambah 16 tu. Mula-mula kita kembangkan dulu yang kata darab dalam kurungan ni. 5 darab X dapat 5X. 5 darab negatif 4 dapat negatif 20. Sebelah kanan kekal lagi lah. Okey, sekarang ni kiri dan kanan. Okey, baik. Yang sebelah kiri ni kita nak buang tolak 20 ni. Jadi nak hilangkan tolak 20 ni kita kena tambah dengan 20 kiri dan kanan. Okey, baik. Jadi sebelah kiri akan tinggal 5X saja. Belah kanan bila tambah dengan 20 tadi, jadi X tambah 36. Okey, seterusnya yang X ni tadi, okey.
Sekarang ni nak hilangkan X. Okay, sebab kita nak tinggalkan nombor saja sebelah kanan, belah kiri ni untuk X. Jadi sebelah kanan ni kita tolak X, jadi sebelah kiri pun kena tolak dengan X. Jadi 5X tolak X dapat 4X. Jadi bila dah tolak X tinggal 36 saja. Sekarang kita nak dapatkan nilai X, 4X bagi berapa dapat X? 4X bagi 4. Belah kanan pun 36 bahagi dengan 4 juga. Jadi X sama dengan 9. Okey, selesai. Jadi para pelajar boleh buat latih diri 6.1C dan jawapan boleh rujuk di bahagian belakang buku teks. Sambung muka surat 130, standard pembelajaran yang keempat. Okay, standard pembelajaran yang keempat. Menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okay, sebagai contoh dekat sini, selepas 10 tahun, umur Jalil akan menjadi 3 kali umurnya sekarang. Berapakah umur Jalil? Okay, memahami masalah selepas 10 tahun, umur Jalil adalah 3 kali umurnya sekarang. Katakan umur Jalil sekarang kita wakilkan sebagai X tahun. Selepas 10 tahun, umur Jalil, dia kata 3 kali umurnya sekarang. Jadi 3 darab X, 3X. Persamaan linear dalam satu boleh ubah yang dibentuk ialah X tambah 10. Maksudnya umur dia sekarang tambah 10 tu tambah 10 tahun akan datang sama dengan 3X. Okey, macam itulah. Okey, melaksanakan strategi. Okey, sekarang ni X tambah 10 sama dengan 3X. Okey. Sekarang ni kita nak buang X tu, nak tinggalkan nombor saja sebelah kiri ni. Jadi sebelah kanan ni pun tolak dengan X. Jadi kiri dan kanan tolak dengan X. Jadi yang sebelah kiri tinggal 10, yang belah kanan ni 3X tolak X jadi 2X. Nak dapatkan nilai X, 2X bagi 2 dapat X. 10 pun bagi dengan 2. Jadi X sama dengan 5. Maksudnya umur Jalil ialah 5 tahun sekarang lah. Okay. Refleksi ni kita nak semak jawapan. Apabila X tu sama dengan 5, okay, kita gantikan dalam persamaan linear yang dibentuk tadi tu 5 tambah 10. Okay. Lepas tu sama dengan 3, X tu ganti dengan 5. Okay, sama dengan 15. Okay, 5 tambah 10 dapat 15. 3 darab 5 pun 15. Jadi betul lah nilai X tu 5. Jadi betul lah, betul tak? Umur dia 5 tahun sekarang. 10 tahun akan datang 15. Jadi 5 darab 3. Umur dia 10 tahun akan datang tu 3 kali ganda umur dia sekarang. Okey, baik, selesai yang tu. Jadi untuk lebih mahir berkaitan dengan penyelesaian masalah yang melibatkan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah ni, para pelajar boleh buat latih diri 6.1D muka surat 130. Sambungan dia mahir diri 6.1 tu muka surat 131. Jawapan boleh rujuk di bahagian belakang buku teks. Okey. Sampai situ saja penerangan cikgu berkaitan dengan subtopik 6.1 persamaan linear dalam satu pemboleh ubah di bawah bab yang ke-6 persamaan linear di bawah silibus matematik tingkatan 1 KSSM. Semoga bermanfaat kepada semua. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.